So kita tengok chapter 2 chapter 2 adalah skill yang kita perlukan adalah integration So chapter 2 first order differential equation. So bila kita sebut first order differential equation maksudnya dia hanya melibatkan dy dx dalam satu equation. Okay, there are 3 subtopic in this chapter. That is separable variable. The second one, first order linear differential equation. So maksudnya yang ini kita boleh separatekan X dengan X, Y dengan Y. Yang ini kita tak boleh separate. That's why we are going to use integrating factor. Ini nanti melibatkan integrating factor. And then yang ketiga adalah melibatkan application. Nah, maksudnya penggunaan differential equation dalam daily life lah. Dalam bukan daily life, dalam real life lah, real life situation Okay. So first we look at separable variable Okay, first you must know what is the meaning of differential equation. Okay, a differential equation is an equation that contains variable x and y. Dia sama akan adalah sama ada variable x ataupun variable y, dan dia mesti ada at least one derivative. So bila x, y mestilah y with respect to x ataupun x with respect to y, tak ada masalah asalkan ada derivative di situ. Okay. Order of a differential equation is given by the highest derivative. Tengok dekat sini. Kalau kita cerita tentang order, order is the highest derivative in the equation. So for example here, kita ada dy dx equal to 4x. Nampak dalam equation ni kita ada yang penting dalam satu equation itu mesti ada dy dx. So yang sebelah kanan tu mungkin X, mungkin Y, mungkin constant, tak ada masalah. Itu juga kita panggil sebagai differential equation. So dalam kes ini adalah first order. Kenapa first order? Because we have first order bagi differential equation kan. Okay, yang ini pun kita panggil sebagai first order sebab yang kita ada dy dx. Tapi dy dx itu dikuasa 2 kan. Plus y squared equal to tangent x. So that is the example. Okay, yang ini. Yang C ni. C ni kita panggil sebagai second order because the highest order of dy dx is y double prime. Ini kita panggil second order. Kita tengok apa peringkat tertinggi bagi terbitan. Itulah yang kita akan tengok cerita pasal order ni. Order mesti kena tengok peringkat tertinggi bagi terbitan. Okay, dalam kes ini juga adalah second order. Kenapa? Yang paling tinggi kita ada dy dx. Dan contoh E ini adalah merupakan third order. Kenapa third order? Merujuk kepada d3y dx3. Itu kita sebut order of differential equation. So contoh C, D dan E ni tak akan ada lah. Sebab dalam topik kita ceritanya tentang first order differential equation. Okay. Degree. Dia ada 2 cerita dan dia order, satu lagi degree. Okay, degree of a differential equation, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada degree of the highest derivative. Degree of the highest derivative. Ataupun the highest power of the highest derivative. Bukan highest power, tak semestinya highest power. The power je. The power of the highest derivative. Kena padam tu highest, perkataan tu dah salah dah. The power of the highest derivative. Itu adalah merupakan degree of differential equation. Okay, for example here. Kita ada, apa dia, order dia adalah order pertama, first order. Ini je dy dx yang terlibat. Kita tengok kepada kuasa dulu. Kuasa ini kita panggil sebagai degree. So ini adalah first order. Bila kita cerita tu, dia adalah cerita tentang, bila kita cerita dengan peringkat dan degree, this is first order, second degree. Itu dia. Kalau yang ini kita tengok, kita kena tengok yang pertama adalah dy dx. Apakah peringkat tertinggi? So dalam kes ini kita akan tengok ini lah. So ini adalah second order. Tapi degree-nya berapa? Tengok kuasa dia. Kuasa dia adalah first degree.
Second order first degree. Yang ini tengok kuasa tertinggi, highest ordernya adalah second order. Second order, dan kuasa bagi second order tu adalah 2. So dia adalah second order second degree. Second order second degree. Okay, apa kita cerita degree tadi? Degree adalah the power of the highest derivative. So example here. Okay, look at the example here. Kita nak menentukan apa dia order, apa dia degree. So order tadi kita tengok pada apa? Order kita tengok pada derivative. Degree apa dia? Power of the highest derivative. So dalam kes ini, highest derivative adalah satu je. So dia adalah first order. Kuasa bagi DSDT ni apa? Kuasa satu, maka dia adalah first degree. Macam tu tengoknya. Okay, yang kedua. X, Y double prime plus Y prime to the power of 3 plus Y squared equal to 0. So yang ini kita nak tengok apa ni? Kita tengok dulu derivatif mana yang paling tinggi derivatif yang ini. So bermaksud dia adalah second order. Degree merujuk kepada apa? Kuasa bagi highest order. So kita tengok dekat sini kuasa bagi Y double prime apa? 1. Jangan pula awak keliru yang ini nanti awak kata order 2, degree 3. Salah. Degree merujuk kepada apa? Power of the highest derivative. Begitu. Okey. Contoh yang ketiga. Apa dia derivatifnya? Derivatif kita tengok dekat sini lah yang paling tinggi. First order kan? So dia adalah first order. Degree-nya berapa? Tengok kuasa bagi dua dx tu. Kuasanya 2. So contoh yang ketiga ni apa? Order apa? Degree apa? Seorang jawab. Alif. Jawab Alif. 3 dengan 2. 3 dengan 2. Okey, bagus. 3 dengan 2. Apa? Kita tengok dekat derivatifnya yang ini. Kuasanya adalah 2. So itu nanti akan ada soalan lah tu dalam assessment. Soalan simple pun boleh nak disoal kalau dalam UPS nanti. So itu pemahaman kita panggil knowledge. Okey. So yang kedua. Kita akan ada nanti dalam kita solve, kita akan ada the general solution. So bila kita sebut the general solution, nanti yang bila awak integrate, awak kena tambah C. C tu awak tak cari, itu kita panggil general solution. Dan kita akan ada particular solution. Particular solution tu kalau C tu kita cari value. Kita cari value-nya. Value C kita akan cari nanti, dia akan ada initial value yang kita boleh ganti untuk cari nilai C. So dalam soalan nanti awak kena tengoklah sama ada jawapan yang awak beri itu dalam bentuk general ataupun particular solution. Bila dia ada bagi syarat, maksudnya C awak kena cari nilai. Okay. So kat sini ni apa ni? Okay, situation 1 ni kata. Okay, contohnya dekat sini. Bila kita nak selesaikan ini kita panggil separable variable di mana kita pisahkan Y dengan Y, X dengan X. Macam seolah-olah kita darab silang lah macam tu. Lepas tu kita integrate kiri dan kanan. Integrate 1 with respect to Y, you get Y. Integrate 2X with respect to X, you get 2X squared over 2. So X squared. Dan dia mesti ada plus C kan bila kita integrate. So ini kita panggil sebagai general solution. Okay. Kalau kita sebut particular solution, perhatikan dia bagi equation, lepas tu dia bagi condition dekat sini. Dia ada bagi nilai X, dia bagi nilai Y. Maka soalan yang diberi tadi tu, kita dah selesaikan kat atas kan? So kita akan cari nilai C tu dengan menggantikan X dan Y. X1, Y2. So gantikanlah dalam tu. So kita akan ada apa? 2, kita gantikan. Ini 2 adalah nilai Y, ini adalah nilai X. Kan? So awak akan dapat C dengan 1. So ini kita panggil sebagai particular solution. Itu bezanya nanti. Okay. So method of solving differential equation ada 2. Yang pertama adalah separable differential equation. Yang kedua menggunakan integrating factor. Integrating factor ini adalah khusus untuk linear first order differential equation. Linear first order differential. That first order differential equation apa? Linear first order differential equation.
Okey. Untuk metod yang pertama, ini kita panggil ini metod pertama Ini metod kedua. Okey. Untuk metod pertama, kita akan separate the variable. Iaitu apa? Kita kumpulkan y dengan y, x dengan x. Iaitu step yang pertamanya, kita separate the variable. And the second step, we integrate both sides of the equation. Tengoklah kalau setelah sini y kita integrate terhadap y, kanan x kita integrate terhadap x. Kita tengok d tu apa, dy ke dx kan. Okey. So, lepas tu kita boleh selesaikan. Dan biasanya bila kita nak separate the variable, ini penting bila kita nak separate the variable, biasanya kiri dan kanan dalam bentuk factorization Factorization. Sama ada dia bentuknya AB sama dengan CD, ataupun A over B sama dengan CD, ataupun A over B sama dengan C over D. Di mana awak boleh pisah-pisahkan dia menggunakan apa? Cross multiply. Okay, so kita look at the example here. Ada banyak example tu kan? Dan diberi dah di situ jawapan akhir So kita tengok yang pertama tu. Okay, kita nak separate the variable. Seperti saya kata tadi, dia mesti dalam bentuk, kalau kita nak pisahkan, dia mesti dalam bentuk apa? Terfaktor. Macam tu kan? Kalau sebelah kanan ni awak nampak macam ada dua kan? So apa yang perlu awak buat, awak akan anggap dia sebagai satu term dekat sini. Maksudnya nanti bila awak nak gerak, awak kena gerakkan semua. Itu maksudnya yang ini sebenarnya tak payah gerak lah kan, sebab kita boleh terus pindahkan kan. So kita akan ada y dy sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2 dx. So dah terpisah pun boleh ubah. Di kiri semua y, di kanan semua x. Kita buat apa tu? Cross multiply. Itu proses dia. Okay, and then kita akan integrate. Ini proses yang kita sebut tadi. Awak perlu mahir dengan integration. Integrate y with respect to y, you get y squared over 2. Integrate yang kanan tu awak kena integrate satu-satu 3x cube over 3 plus 2x. Dan habis integration mesti tambah c. Okay. So kita permudahkanlah sikit kan. Tak naklah ada per macam ni. So kita darabkan semua dengan apa contohnya. 3 dengan 3 ni boleh habiskan. So y squared sama dengan 2x cube plus 4x plus, ni saya letaklah c1. Sebab ni saya nak letak c. Sebab apa? C1 adalah merupakan satu constant. So awak boleh gantikan dia dengan satu constant yang lain, yang lebih ringkas. 2C1 tu susah kan nak sebut banyak. So awak ganti dengan C, contohnya macam tu. Okay, so ini kita panggil the general solutionnya. Kenapa? Kita tak boleh cari nilai C, tak cukup syarat, tak cukup maklumat. Okay, second one. Ini pun senang kan, nampak dekat sini. Kita boleh terus pindahkan menggunakan cross multiplication. So kita akan ada y dy sama dengan tangent x dx. Separate the variable, itu step yang pertama. And then untuk step yang kedua kita akan integrate both sides. So integrate y squared, ini simple. Yang ini tak ada formula. So ingat formula untuk integration trigo dia hanya untuk apa? Untuk sin x, untuk cos x dan juga untuk secant squared x. Awak kena ingat formula. Sebab tu formula awak kena hafal dah. Supaya awak tahu dah. Oh, ini dah automatik tahu dah nak kena guna substitution. Sebab apa? Formula tak ada. Macam mana kita tahu formula tak ada? Sebab tu saya sebut tadi. Awak kena hafal. Ini formula yang ada. Yang dah diberi iaitu kan. Okay. So, macam mana kita nak integrate ni? Okay, kita tahu bahawa tangent is equal to sin x over cos x dx. Kita akan guna apa tadi? Substitution. So, saya akan substitute. U-nya apa? U-nya adalah nilai yang akan menjadikan fungsi itu complicated. Apa dia? Kalau ada pecahan, selalunya duduk nilai di bawah. Itulah dia. So, differentiate du sama dengan negative sin x dx. So ingat dekat sini ataupun du sama dengan du dx du dx sama dengan negative sin x. So bermakna yang ini ni saya tengok hari tu dalam awak punya solution. So ini bila awak dah ganti dengan u, masalah awak sekarang adalah awak nak gantikan sin x dx. Alamak.
sin X dx itu. So macam mana nak ganti sin X dx ni? So awak dapatkan daripada ini. Ingat penggantian kalau boleh buat di luar. Jangan di dalam, lepas tu ada dalam integration tu ada U, ada X, lepas tu awak kena cakap, saya tak nak kalau boleh method itu. Method itu tak digalakkan walaupun tak salah, tapi tak digalakkan dekat nanti dalam, kalau misal kata awak tak sempat, dia langsung tak ada markah yang itu. So, di sini maksudnya, apa dia sin X dx? So, awak jadikan daripada sini tajuk kan awak boleh darab silang kat sini ni. Awak boleh ubah sesuai dia punya penulisan. Kan? So, daripada sini kalau awak perhatikan. Kalau saya darab silang, sin X dx, dia adalah sama dengan negatif du. Kan dah nampak tu kan? Semuanya dah boleh diganti. So, ini adalah sama dengan negatif du 1 over u lah. Negatif 1 over u du. Sebab cos X tu yang saya tukar dengan oren tu duduk di bawah. So dia mesti negatif 1 over u du. Okey, barulah awak integrate. So y squared over 2 sebelah kiri, sebelah kanan negatif log u plus c. Lepas tu ganti nilai. Saya ganti nilai teguh darab. Ni saya buat C1 sebab apa? Dekat sini ada 2 tu. So y kuasa 2 sama dengan negatif 2 log cos X plus c. Sebab apa? Sebab 2C1 saya gantikan dengan C. Okay. Saya buat catatan kat situ lah. Takut nanti awak. Kenapa pula tiba-tiba C1 jadi C? Sebab itu sebab kita darab dengan 2 saya nak guna variable pula. Saya nak guna notation yang simple saja. Okay. Example 3. Yang ini penggunaan hukum indeks kan. So awak boleh tengoklah dekat sini. So kita tengok dekat sini. Yang sebelah ini nampak dia bagi syarat ni. So maksudnya nanti awak kena cari particular solution bila ada syarat. So ini apa maksudnya ni? Ini maksudnya when X, ini nilai dalam ni nilai X So maksudnya bila X sama kosong, nilai luar ni adalah nilai Y. So Y sama dengan, jangan salah pula nanti membaca bila dia bagi dalam bentuk begini. So ini penggunaan hukum indeks kata eksponen X darab eksponen 2Y dy dx. Sebelah kanan kita ada eksponen Y over eksponen 2X. So sekarang ni prosesnya awak nak separate. Proses untuk separation adalah cross multiply, bawa ke kiri, bawa ke kanan menggunakan pendaraban dan pembahagian. Okay, so kita akan ada eksponen 2Y over eksponen Y dy sama dengan 1 over eksponen 2x eksponen x dx. Hati-hatilah dekat situ. Yang darab jadi bahagi, yang bahagi jadi darab. Cross multiply. Okay, simplify dahulu. Kan? Kita simplify, kita akan dapat sebelah kiri eksponen y. Sebelah kanan tu menggunakan hukum indeks dia ada eksponen negatif 3x dx. So, yang ini kita boleh integrate dah. Ini y Integrate eksponen y with respect to y, you get eksponen y. Integrate eksponen negatif 3x, yang ini tak perlu guna substitution. Ingat, saya ada bagi awak satu formula di mana eksponen ax plus b dengan syarat ini mesti apa ni? Linear, kan? Dia mesti linear. Bila nak integrate terhadap x, dia mestilah sama dengan eksponen ax tambah b, benda yang sama, kita bahagi dengan perkali bagi x. Itu formula. Terus dia guna formula. Tak payah benda simple-simple macam ni nak guna substitution nanti. So, bila awak integrate, awak akan dapat eksponen negatif 3x. Integrate eksponen akan dapat eksponen. Dia macam differentiate eksponen dapat eksponen. Benda yang sama kan. Cuma dekat sini awak kena bahagi dengan negatif 3. Plus C. Dan dalam ke sini C we have to find. Macam mana nak find C? Masukkan value. Kan? So, bila X sama dengan kosong, saya cari nilai dekat sini. When X is equal to 0, Y equal to 0. Kita masukkan eksponen 0 is equal to eksponen 0 over negative 3 plus C. So maksudnya C itu adalah sama dengan 1 tambah 1/3. 1 tambah 1/3. Kan? Sebab bawa ke kanan. Eksponen kosong adalah 1. Ingat tu Okay, so jawapannya bermakna ini kita boleh ubah dia menjadi apa? Eksponen Y sama dengan eksponen negatif 3x per negatif 3 tambah 4/3.
Bolehlah tinggalkan jawapan macam tu je pun tak apa. Ataupun kalau nak jadikan Y tajuk, Y adalah sama dengan ln. Kat situ. 4 tolak eksponen negatif 3x per 3 ringkaskan. Kan? Jadikan Y tajuk. So depends lah. Mungkin awak boleh bagi jawapan dalam ni pun dah okey. Tapi kalau dia minta Y in terms of X, ini adalah Y in terms of X. Ini kita sebut Y in terms of X. Y jadi tajuk. Y in terms of X. Selesaikan sampai Y jadi tajuk. Kalau soalan tu tak kata apa-apa, yang atas ni pun dah okey dah sebenarnya. Okey. So ini C. Okey, contoh D. DVDT. Ini nampak ni dalam bentuk pendaraban kan. Ini A, ini B, ini contohnya apa? C, ini D. Di mana awak boleh cross multiply macam tu. Okay, so kita akan separate the variable. Firstly, you have to separate the variable. So kita akan ada 1 over V dV sama dengan T minus 1 dt. Kita akan integrate. Dan dekat sini, perhatikan kita nak cari particular solution. Kenapa? Sebab diberi dalam ni adalah nilai T. Di luar ni adalah nilai V. Jangan pula awak bantai X, Y juga tengok variable variabelnya kena follow soalan. Okay. So sebelah kiri bila kita integrate 1 over V dV, kita akan dapat log V. Ataupun kalau awak tak nak buat apa tu pun, absolute value pun tak apa. Tapi kena ingatlah nanti bila dalam negatif awak kena jadikan positif. Okay. Yang sebelah kanan. Kita integrate. Awak boleh integrate term by term. Integrate T, lepas tu integrate negatif 1. Boleh tak ada masalah. Okey, ataupun selalunya saya lebih suka integrate terus je. Macam tu kan. Sebab dia adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk AX plus B to the power of N dx. Hasilnya apa? Hasilnya adalah X plus B to the power of N plus 1 over N plus 1. Dan jangan lupa dibahagi dengan perkali bagi X. Ini formula yang saya gunakan untuk integrate yang di sebelah kanan ni. Okay, so plus C lah. Dia mesti ada plus C sebab kita dah habis integrate kan. Okay, barulah kita akan ganti value. So bila T sama dengan 0, V sama dengan 3. So gantikanlah. When T is equal to 0, V is equal to 3, kita masukkan. So maksudnya log 3 is equal to 1 over 2 plus C. Okay, bermaksud C apa dia? So daripada sini C kita tahu bahawa dia adalah log 3 tolak 1 per 2. So log V adalah sama dengan T tolak 1 kuasa 2 per 2 ditambah dengan log 3 tolak 1 per 2. Biarkan jawapan macam ni pun tak apa. Ataupun kalau nak jadikan V tajuk, V adalah eksponen kesemuanya. Ni kena hati-hati. Bila nak eksponenkan semua di sebelah kanan. Kan? Yang ini kalau nak lagi guna hukum indeks pula. Simplify dia akan jadi 3 eksponen T tolak 1 kuasa 2 per 2 tolak 1 per 2. Itulah dia jawapannya. Ataupun awak boleh macam ni, kalau dia nak Y in terms V in terms of T. Boleh ada dua version jawapan. Either you can give the answer like this kalau soalan tak kata apa-apa. Tapi kalau soalan nak V jadi tajuk, mestilah jadi yang bawah tu. Okey. Setakat ni okey tak? Ada pertanyaan? Okey, madam. Okey, madam. So habis. Tak ada, madam. Tak ada. Lambat awak punya tu respon. Okey, so habis untuk hari ni punya. Sikit je.
So lepas ni nanti saya bagi assessment, terus cuba buat semalam saya tak sempat nak tu. Okay, that's all.